Hai, nama saya Muhammad Zailmi bin Zulkarnain. Saya pelajar dari IKM KL. Saya semester 4. Hari ini saya akan mencerita tentang revolusi industri. Terdapat 7 tahap revolusi industri. Okey. Yang pertama, Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri yang pertama bermula dari tahun 1760. Ketika itu, dunia melihat perubahan proses penghilangan dari sistem pembuatan menggunakan tenaga buruh, iaitu daripada tenaga kerja manusia kepada jentera-jentera penghilangan ringkas. Revolusi pertama juga melihat penggunaan sumber tenaga dari steam, pembangunan mesin-mesin dan kebangkitan sistem penghilangan moden. Kiranya masa revolusi industri 1.0 tu, dia pakai jentera-jentera yang ringan lah. Dia dah start kurangkan tenaga kerja manusia. Okey. Revolusi industri 2.0 pula tercetus di zaman 1870. Ia melihat perkembangan cara-cara penghilangan, komponen-komponen boleh tukar, interchangeable, dan adaptasi meluas penggunaan teknologi yang sudah wujud pada ketika itu, seperti telegraf dan sistem rel kereta api. Kebaikan adaptasi teknologi ini membolehkan perhubungan antara manusia yang pantas dan penyebaran idea yang lebih cekap. IR 2.0 juga melihat pengenalan teknologi-teknologi baru seperti tenaga elektrik dan telefon. Dekat sini dia dah start dengan tenaga elektrik, sumber-sumber tenaga dan penggunaan telefon. Masa revolusi industri 2.0. Okey, kita masuk pada revolusi industri 3.0 pula. Revolusi industri 3.0 sejajar dengan gelaran revolusi digital. Ia melihat perubahan teknologi dari cara mekanikal dan sistem elektronik analog kepada sistem elektronik digital. Faktor utama yang dilihat untuk IR 3.0 ialah sistem pengeluaran besar-besaran dan penggunaan data logik digital secara meluas. Teknologi-teknologi tersebut banyak diambil dari teknologi yang diungkap pakai oleh komputer, telefon pintar dan internet. Maksudnya ialah perkilangan moden yang mementingkan kualiti dan pengeluaran berskala tinggi serta sistem rangkaian perhubungan yang membolehkan manusia berinteraksi tanpa perlu berhadapan secara fizikal. Paling menarik, masih ada proses-proses yang dicipta semasa era IR 3.0 yang masih digunakan sekarang. Okey, masa revolusi 3.0 ni dia dah start guna komputer yang dia berkomunikasi dengan mesin untuk hasilkan sesuatu barangan. Kita nak hasilkan sesuatu barangan, kita pakai komputer lah. Kita set up dalam komputer, lepas tu kita hubungkan kepada mesin dan terus proses. Masuk revolusi industri 4.0 pula. Revolusi yang terkini ini ialah yang paling lengkap dan paling kompleks kerana ia adalah penggabungan pelbagai sistem cyber fizikal seperti robotik, internet benda IoT, Internet of Things, penghilangan penambahan, kenderaan berautonomi. Terma revolusi industri keempat pula diperkenalkan oleh pengasas dan pengerusi Eksekutif Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam tahun 2016. Sistem cyber fizikal ialah mekanisme yang dikawal menggunakan algoritma komputer dan ia mempunyai kebolehan berhubung dengan internet dan penggunaannya sendiri. Contoh terbaik ialah mesin CNC, di mana mesin beroperasi menggunakan arahan yang dihasilkan oleh sebuah komputer. Satu lagi ialah teknologi dari era IR 4.0 ialah AI atau kecerdasan buatan
artificial intelligence yang digunakan oleh telefon pintar anda. Dia banyak pakai barang-barang macam kita boleh tengok barang-barang CNC. Barang-barang CNC tu dia hasilkan daripada manusia buat dekat dalam laptop. Kita buat dia punya graf, kita lakar apa semua, dah siap lakar, kita terus hasilkan. Kita masukkan dalam laptop, mesin terus hasilkan. Dia ikut sebiji macam mana kita hasil kita punya lakaran atau apa semua. Itu contoh yang boleh dibuktikan dalam revolusi industri 4.0. Kebanyakan pada mesin CNC tu saya dapat buktikan. Benda tu paling kuat sekali. Okey, kita pergi kepada revolusi industri 5.0. Walaupun Malaysia baru dalam revolusi 4.0, nak pergi kepada 5.0, tapi kita akan ceritakan sedikit. Revolusi industri 5.0 ni dia berkaitan dengan automasi berbatukan komputer. Sekali lagi, sebagai mesin mengambil alih mantugas otot dan minda dibiarkan lebih bebas belajar dan kembangkan teknologi lelaki. Sains membawa kepada separa konduktor, produk dan syarikat usia puter. Pada mulanya, kos perkakasan adalah sebahagian besar perbelanjaan untuk CAD, tetapi ini beralih kerana perkakasan adalah jisim dihasilkan dan perisian menjadi lebih banyak canggih. Pada revolusi 5.0 ni kita dah dapat rangkakan benda tu dia semakin canggih. Dia dah pergi jauh sebab sekarang pun kita dah pakai rangkaian internet 5G. Untuk revolusi 4.0, 5.0 kita dah upgrade nanti. Dia punya internet tu pun lagi padu Masuk pula pada revolusi industri 6.0, pembuatan robot sensor. Pembuatan robot sensor ni dia lebih rumit, sebab pembuatan robot sensor ni dia perlukan banyak benda benda-benda kecil-kecil yang sensitif. Sebab buat robot ni dia dah betul-betul dia nak copy manusia one to one, tapi dia tak boleh nak tiru sangat. Sebab robot kan mesti ada silap. Separa konduktor dan sains tambah-tambahan penebusan yang ketara diketuai kepada sensor yang lebih baik dan maklum balas mechanical system. Robotik yang lebih baik, proses pembuatan ES sebagai perisian menjadi lebih canggih dan lebih mampu merasakan persekitaran. CAM sistem menghasilkan kualiti ia melebihi manusia, makhluk dapat menghasilkan semula. Ni macam saya cakap robot, dia nak hasilkan robot lebih canggih daripada sebelum-sebelum ni. Robot yang dapat berfikiran macam manusia. Dia nak hasilkan robot yang kalau kita sentuh pun dia boleh rasa. Kalau kita buat dia bagi sakit pun dia boleh rasa. Benda-benda tu semua dia boleh rasa. Dia nak buat macam tu. Dan yang terakhir sekali, revolusi industri 7.0, menjangkakan keperluan manusia dan merancang sumber semula antara muka ke komputer. CAD atau CAM adalah diperkemaskan oleh manusia pemikiran dan bahan dicetak 3D berdasarkan keperluan sosio-ekonomi. Sebilangan besar peralatan utama dan sistem rumah adalah automatik untuk bertindak balas kepada pertuturan manusia dan sangat canggih. Sistem pengangkutan bertindak balas pada grid pusat untuk memaksimumkan kecekapan dan keselamatan. Saya tak dapat nak terangkan lebih lanjut tentang revolusi industri 7.0 sebab benda ni dah jauh sangat. Tapi yang boleh saya huraikan secara ringkas ialah revolusi industri 7.0 ni dia nak
buat keperluan manusia tu dia nak kita semula. Kiranya macam manusia ni dia bekerja dia lebih kurang dalam 3/10. Lagi 7/10 tu semua tenaga-tenaga mesin, robot dan sebagainya. Itu saja daripada saya, Muhammad Zaimi bin Zulkarnain, untuk penerangan revolusi industri daripada 1.0 hingga 7.0. Sekian, terima kasih.